Ya, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Ikhwan, akhwat sidang majlis ilmi yang dimuliakan Allah Taala sekalian, marilah kita sama-sama mempelajari akan satu pembicaraan mengenai dengan ummatan wahidah. Ini kita sudah ada sebuah kitab lah. Semuanya kita mari ingat sekali lagi supaya sedikit kekeliruan yang kalau ada tu boleh kita hapuskan insya-Allah taala. Oleh kerana ummatan wahidah ni satu slogan, satu syiar, satu hakikat yang Allah Ta'ala pernamakan kita sebagai ummatan wahidah. Maka itulah kita nak cuba sungguh-sungguh memahaminya. Nah, walaupun benda ni agak kurang diguna oleh orang-orang dulunya. Dah, jadi kita pun berasa duka cita lah di mana pembicaraan mengenai ummatan wahidah ni tidak sangat banyak. Buku-buku pun orang tak ada menulis. Subhanallah. Makalah pun tak ada banyak. Dan ceramah-ceramah pun tak ada banyak. Subhanallah. Dan di tengah-tengah gelombang perpecahan ummatan wahidah ni kepada tak tahu kata senyap mana renyai hancur tak apa dah. Tapi tak ada siapa nak ambil, nak kara umat kepada ummatan wahidah dengan sebenar tu, tak ada nampak molek lagi. Terutama zaman ni, zaman dulu pun seperti juga. Subhanallah, saya heran Allah Ta'ala jadi gapo belah tu. Sejak pada zaman sahabat mula pecah, daripada zaman Utsman pecah sampai ke hari ni dia pecah. Sangat sedikit umat Islam kara dengan menggunakan la ummatan wahidah. Subhanallah. Apa sebab? Saya duk kaji lagi, duk bimbang takut kata kita ni tak kena ke kan. Duk kaji tengok, nampaknya kena kata la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, qaddarallahu ma syaa fa'al tu ya. Tak ada pia nak waris ni. Jadi seolah-olah kita lah mula, nampak jadi sungguh lah situ sikit lah. Kata kalau kita mula ni. Jadi sedangkan hak ni istilah Allah Ta'ala dah lah Quran dia. Nabi pun jalan zaman dia. Bersiapa pria tak ada pria pakai orang belakang. Dia pakai ahli sunnah wal jamaah ada. Kita tak ada salah, tak ada nak lawan. Pakai lagi ahli sunnah wal jamaah kena. Hak tu gelaran siapa wi? Pok-pok belakang lah winya. Nah, pok-pok belakang ni wi dia capo-capo tu baik ahli sunnah wal jamaah. Mula-mula ahli sunnah saja ya, lepas tu mari al jamaah kata. Hak tu bukan istilah Quran, bukan istilah hadis. Tapi bukan kata tak ada ambil Quran dah, ambil Quran juga. Tetapi bukan istilah Quran seperti ummatan wahidah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah ni istilah Quran. 2-3 kali, banyak kali ayat-ayat menggambarkan kesatuan ummah. Tapi umat Islam tak sepakat hak ni. Bukan tak sepakat. Jadi teraik ke mana dalam penggunaan? Ada. Kalau dalam
orang panggil apa, loncatan kata-kata ulama-ulama dulu pun ada, tapi lah gitu, lah tak ada menjadi suatu permasalahan yang difokus, yang diberatkan untuk nak fahami, jadi satu paksi utama dalam segi nak tarik orang jadi satu dengan paksi ni tak ada. Benda ni belum ternyata oleh sejarah. Sebab tu alhamdulillah lah kalau Allah Ta'ala kita mula pun alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Nah, kita rasa satu-satunya pemberian Allah pada kita, pada umat Islam lah, melalui siapa tak kira. Bagi ada dalam Quran dia, tak ada siapa, tak ada ambil kira tu ya. Nah, adapun apabila kita ambil kira, duit satu tajuk belah ni, saya amat yakin kata selepas pada ni manusia yang beragama Allah Ta'ala akan menggunakan syiar ummatan wahidah sebagai satu dasar paksi mihwar segi untuk nak panggil umat Islam berhimpun di keliling pengertian ummatan wahidah. Nah, jadi hak Allah Ta'ala istilah hak Rasul mai duk jalan tak ada sangat diguna. Lepas tu duk guna kitab Ahli Sunnah wal Jamaah banyak. Saya sendiri pun nulis Ahli Sunnah wal Jamaah. Hakikat Ahli Sunnah wal Jamaah saya tulis. Dalam 10 tahun lebih dah tu kita tulis. Nah, 10 tahun lebih dah. Cumanya Allah Ta'ala tak ada takdir untuk nak cak jalan bahasa Melayu hari ni. Bahasa Melayu Jawitan ni. Cak di Malaysia, cak dah 2-3 kali dah cak di Malaysia tu. Cak Rumi lah tu, baik Rumi. Hakikat Ummatan Wahidah. Cak di Jabatan Agama Islam di Kelantan, cak 2 kali ke 3 kali dah ya cak. Lebih kurang 10 tahun lagi dah. Tapi sini tak ada lagi. Saya pun tak ada nak ambil uli semula, nak cak semula. Penuh dengan benda-benda lain, tak ada nak kira. Serah pada tengok ada masa, dalam masa lepas dan nikah kita kepada Ahli Sunnah wal Jamaah kena, tak ada apa, kita tak ada menolak, tapi hak tulah dengan ummatan wahidah. Jadi istilah ummatan wahidah ni lebih kita rasa bangga dengan sebab istilah Allah, istilah Rasul dia sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ahli Sunnah wal Jamaah pun bangga juga, atau istilah puak-puak sahabat, puak-puak tabi'in dah maida istilah. Tapi dengan sebab diperbesarkan ummatan wahidah, apa dia dibesarkan Ahli Sunnah wal Jamaah, jadi tak apa naik mana istilah ummatan wahidah. Siapa bawa kita tu baik jadi penat nah. Pakak ada gapo ni seolah-olah masuk barang baru dalam Islam, seolah-olah gitu. Seolah ambil benda bukan Islam, boh lekai Islam. Ya benalah tu ya, dah tak aja temu lah tu. Kadang-kadang kata sihir lalu, buat yang memang Nabi Muhammad kata sihir. Nah, sihir. Itu sebab itulah la haula wala quwata illa billah. Marilah kita berasa bangga. Yang sebab kita Allah Ta'ala tunjuk satu-satunya intan berlian dari Quran yang tidak sangat diguna pakai oleh umat Islam, khususnya zaman learning, yaitu ummatan wahidah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Cuba kita tengok muka 18. Walaupun sekalian manusia dalam periode selepas ada. Periode ni makna yuk, bahasa Persia kata yuk, masa lah periode ni. Ya Inggeris ni kita jadi terpengaruh dengan dia belakang ni. Kita baca kitab Malaysia Indonesia apakah ni habis lah ni. Nah, taning tak pakai mana. Taning kita kuning tak ada lah ni. Nah, lah kita sekolah-sekolah dah. Sekolah-sekolah dah. Dalam periode selepas ada tidak mungkin semuanya menjadi ummatan wahidah. Lepas dah tu ada itu, lepas ada tak ada 10 kurung tu, semua manusia tak boleh hadir ummatan wahidah, tak boleh. Semualah. Bukan makna kata ummatan wahidah tak ada. Ingat malah ya kadang-kadang ya peling dua tu. Semua tak boleh dia ummatan wahidah, dua satu ummatan wahidah tak ada. Tak kena. Ummatan wahidah ada.
Tapi semua orang boleh hadir tak? Tak boleh hadir. Menurut sunnatullah belah tu. Berdasarkan sunnatullah. Tetapi mereka dituntut di segi dakwah dan syariatullah supaya masing-masing berusaha untuk menjadi salah seorang dari umat wahidah. Kalau kita tanya kata wajib tak kita ada umat wahidah? Wajib. Sebab bukan umat wahidah ni bukan orang Islam. Kalau bukan umat wahidah bukan orang Islam. Wajib ada Islam. Iaitu menerima Islam sebagai cara hidup. Terima Islam sebagai cara hidup tu mana kata jadi umat wahidah? Wajib dah tu, wajib. Orang Islam dah wajib pegawai kena. Orang bukan Islam lagi wajib terima Islam dengan cara kena. Wajib. Tapi boleh ke tak? Tak boleh jadi. Semua dalam dunia ni jadi Islam belaka tak boleh jadi. Lepas dah tak ada. So lagi kalau nak kait seperti Al-Alusi yang kata dalam kitab dia, yang kata kecuali satu masa, iaitu waktu Nabi Nuh dakwah 950 tahun, Allah Ta'ala waki boh sapuh belicing, tinggal orang duduk dalam kapal bin Nuh, ummatan wahidah kat setiap kapal kata. Kada tu kan? Ummatan wahidah setiap kapal. Sebab lain pada tu tak ada manusia kah tu. Jadi ummatan wahidah juga. Tekas tu naik lah jadi ummatan wahidah setiap dunia. Pada tu tak boleh hadir. Sampai hari ni enggak? Ummatan wahidah apa cokok? Tak apa 2,000 juta orang ada umat wahidah. Tu pun tak jadi kesatuan benar-benar. Nah, itu dia. Dengan itu, dengan sebab syariat memanggil, dakwah menjemput supaya semua bakal menjadi ummatan wahidah walaupun tak boleh hadir menurut sunnatullah. Sekalian orang Islam yang menerima dakwah Islamiah dan melazimi syariat Allah dalam hidupnya adalah ummatan wahidah yang diperintah supaya menjalankan tugas ibadah fa'buduni yang benar dengan cukup takwa hanya pada Allah, fattaquni, dengan cukup takwa pada Allah. Ibadah dengan takwa tu singkung dua tu kalau duit. Tak boleh jadi ibadah tak ada takwa. Takwa apa kena bergerak udah dia berasal pada dia hamba pada Allah. Dia takut pada Allah, dia ada hamba Allah. Nah, takut pada Allah mana dia hamba Allah. Seolah-olah dua tu benda lazim malzum. Tak boleh nak becak ibadah dengan takwa, tak boleh becak. Sebab tu sekali dia kata fa'buduni, sekali dia kata fattaquni. Dengarlah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Suratul Anbiya ayat 92-93. Maksudnya sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu semua. Agama yang satu, ummatan wahidah. Tak ada dua, tak ada tiga agama. Dan akulah Tuhanmu, hei ummatan wahidah. Maka beribadatlah kamu kepada aku. Tetapi kebanyakan mereka masih berselisih. Tak sejadi satu. Tak sejadi satu sembah pada Allah Ta'ala belaka tak. Dan berpecah belah lah dalam urusan agama mereka. Ini muskilah. Mu kata gitu, mu kata Tuhan dua, aku kata Tuhan tiga, mu kata apa dia Uzair anak Allah, mu kata Al-Masih anak Allah. Mari duk tepek. Mari tepek aja tu, mari tepek, mari plom. Kakah mari duk patik patah cara khayalah. Bukan bagi sungguh tak. Nauzubillah. Ingatlah mereka sekaliannya tetap kembali kepada kami untuk menerima balasan. Mu nak balah, nak kelahi, nak selisih, nak jadi ummatan wahidah, semua bakal klik Allah Ta'ala belaka. Bukan ummatan wahidah saja klik, semua manusia akan klik pada Allah. Oh, ni kusah. Sepatutnya umat manusia, jin, marilah jadi ummatan wahidah. Kalau kamu tak ada ummatan wahidah, kamu akan klik pada Allah Ta'ala juga. Kamu nak klik, nak kata gana ke Allah? Nagi katakan no ke Allah, mu nak klik jumpa dengan Allah. Manusia yang tak jadi ummatan wahidah,
Kamu nak klip jumpa dengan Allah, nak katakan ke dia. Allah Ta'ala suruh jadi kamu ummatan wahidah. Dalil fa'buduni, tu suruh. Dalil fattaquni. Kita takut kata kita faham Quran dengan otak kita. Lalu tu cetakan baru ni, tak apa dulu saya hari tafsir daripada ulama-ulama tafsir. Sebab ada orang duk keliru sikit-sikit mari duk faham ayat ni. Duk takwil ke urak. Mari kita klik pada ahli tafsir, jangan duk takwil ke urak. Nah, ulama tafsir ni ialah ulama yang mu'tabar. Jangan duk ambil ke urak pula. Di antaranya hak mu'tabarnya Al-Wahidi. Al-Wahidi ni orang kurang yang kena. Kurang yang kena yang kelima. Nah, kurang yang kena ayat kurang yang kelima, maaf, kurang yang kelima. Dalam mentafsirkan ayat ini berkata Al-Wahidi rahimahullah. Belakang ni saya buh dah. Saya buh ke apa? Saya buh nota kaki, buh tarikh mati dia. Hak dalam kita nak tubik baru ni, kita ummatan wahidah baru ni insya-Allah. Ummatan wahidah yakni agama yang satu. Tu makna sininya, makna agama yang satu. Di mana asalnya, asal kepada ummah ni apa? Ialah dikatakan bagi satu kaum yang berhimpun di atas satu agama, itu ummah. Tak kira lah agama apa, beripong satu puak tu beripong untuk pegang satu dasar hidup, ni yang panggil ummah. Ummah ni makna himpunan manusia atas dia tu. Maka ditempatkan ummah itu pada tempat agama. Lalu tu kita tafsirkan ummah himpunan manusia dengan agama. Jadi asal ummah bukan agama, ummah himpunan manusia ni. Itu sesungguhnya kita tak faham. Ya tak bukan orang ummah, agama. Ini pakat dia kaluk dia. Semua tu jadi cari jalan nak buat buku betul, buat buku sendiri dia panggil. Nah, bukan orang ya, tak agama. Duk terjemuh ummah tu dengan orang tak kena ya tak. Tu ada juga tak pakai kita duk jengah. Nautun maqama Al-Quranil Majid Al-Wahidi juzuk 3 muka 251. Al-Wahidi terkenal dengan ahli tafsir, sekatanya ahli lughah. Dia ni bijak segi bahasa Al-Wahidi ni. Wa taqatta'u amrahum bainahum ya'udzu billahi min dzalik. La haula wala quwwata illa billah. Fa taqatta'u amrahum bainahum ni iaitu tubai adinahu Yahudi dan Nasara. Ini bukan ummatan wahidah. Ini bukan ummatan Yahudi, bukan ummatan wahidah. Dan gelaran ummatan wahidah kullu hizbin bima ladaihim farihun fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Maksudnya dan sesungguhnya agama tauhid yakni al-Islam yang dibawa oleh semua rasul lah ni ummatan wahidah. Sejak pada tak ada lagi. Kana an-nasu ummatan wahidah. Sejak pada tak ada lagi. Ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Sejak pada tak ada lagi. Nah, itu dia. Satu sini, satu segi tauhid khususnya. Bukan syariat supaya belaka. Syariat ni kadang-kadang berlainan. Segi ibadah zahir ni kadang-kadang berlainan. Dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada aku. Itu paksi kepada ummatan wahidah ialah Allah wahdahu la syarikalah. Itu paksinya. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu berpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tetapi tiap-tiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Tiap golongan itu bangga dengan golongan masing-masing. Nauzubillah, ni takut kita masuk lepuan ni. Senok ngapuak dia. Padahal tak kena, dia titik alih kata pakai tak kena. Nauzubillah minna. Maka tinggallah kamu, wahai Muhammad, akan mereka itu dalam keadaan sesak hingga kepada suatu masa yang diturunkan Allah azab atau mati.
Sini tanda katanya ummatan wahidah yang diseru ni adalah untuk zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun makna boleh siapa kata ada, tapi bahawa siapa nak tarik sungguh, tarik fadharhum he Muhammad. Tinggallah puak-puak hadok taqatta'u amrahum tu. Hadok pada farihun tu. Belag dia lah. Makana kita fi ghamrih dalam keadaan sesak mereka itu. Hatta hingga siapa pada satu masa. Tu satu masa iaitu mati dia ke atau tu satu azab atas dia ke. Ni puak-puak musuh Allah Taala ni. Oleh itu maka marilah kita pakat tengok kata Imam berkata Al-Wahidi lagi rahimahullah, yakni antum ahlu millatin wahidah. Ini makna kata inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Engkau adalah ahli bagi satu agama sahaja, itu Islam. Ning tafsir agama, ning ahli tafsir ayat ni. Antum ahlu millatin wahidah fala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Maka janganlah engkau sekalian jadi seperti orang yang berpecah belah dan bersalah-salah. Mana seperti Yahudi yang jadi para Yahudi. Aning tafsir daripada ahli tafsir terhadap ayat. Ayat kata Islam kita adalah umat wahidah. Jangan jadi supaya bukan Islam yang berakhir belah, berakhir bekah, berakhir pecah, berakhir kelahi. Ibnu Katsir katakan atau Ibnu Katsir kata, agamamu wahai para nabi adalah agama yang satu, yaitu dakwah manusia kepada beribadatkan Allah hal keadaan tunggal, tidak ada syirik baginya. Tetapi mereka itu bersalah menjadi beberapa umat berdasarkan rasul-rasul mereka, di mana setengah mereka membenarkan rasul-rasul dan sebahagian daripada mereka mendustakan rasul-rasul. Dan maka mereka serenok hati dengan kesesatan mereka. Oh ya, tahap farihun tadi dengan sesat, bukan farihun dengan kena. Mereka kerana mereka sangka bahawa mereka di atas jalan yang betul. Sekata ya jalan betul. Yahudi wasata betul. Nasrani wasata betul. Tiap-tiap agama dia wasata betul. Allahu akbar. Sebab itulah kalau kita nak cari mana jadi hakim, siapa nak turun hukum kata hakim, kata betul sungguh, itulah kena cari satu benda yang tidak boleh nak cari seperti itu. Allah sahaja yang boleh. Lain daripada Allah tak ada seat lagi hukum. Sebab dia tak ada jadi langit bumi. Allah jadi langit bumi. Allah hatta Quran turun, hatta Nabi, tiap-tiap orang Rasul sejak pada Adam AS. Cerak molek dah Allah yang beri. Lalu tu Allah lah yang menentu. Lain daripada Allah tidak ada hak untuk menentu. Memisit untuk nak taksin kata hak mana betul, hak mana tak betul. Sebab orang lain tak ada authority dia panggil. Tak ada satu apa keistimewaan dan amnat untuk dia tu nak giwat taksin katanya betul tak betul. Alhamdulillahilladzi waffaqana littiba'i dinih. Alhamdulillah. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah, ni orang belakang. Wahidi orang dulu sekali kurung 4, kurung 5, Ibnu Katsir kurung yang ke apa? Nah, Syaukani kurung yang ke-13 dah. Orang Yaman. Inilah agamamu, agama yang satu, tidak khilaf di kalangan para rasul Allah dari segi tauhid, iaitu menyeru supaya beribadat kepada Allah hanya tunggal. Tidak ada baginya sekutu. Tetapi mereka berpecah-pecahan, adanya yang menjadi Yahudi, Nasara, Majusi, Wathani dan lain-lainnya. Yang kesemua mereka berbangga dengan pegangan yang ada pada mereka, dan mereka akan tetap kembali kepada Allah untuk menerima keputusan dan balasan yang adil. Itulah. Nah, Ibnu Katsir kepada Syaukani kata supaya dengar dulu, la haula wala quwwata. Oleh itu maka marilah kita sama-sama bertakwa pada Allah. Itulah dua ayat yang mencerita hak kita. InsyaAllah, nah untuk minggu ni sekali dulu, minggu depan itu sambung. Nah, Sahifatul Madinah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.